Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik pencipta sekalian alam. Dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang maha perkasa, dialah Allah yang maha bijaksana, dialah Allah yang maha sempurna segala-galanya. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kepada kita, yang menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Jibril alaihi salam, yang dengan penuh amanah menyampaikan risalahnya kepada kita. Baginda berjuang bermati-matian bersama dengan para sahabat baginda untuk menyampaikan wahyu ini kepada umat dan juga untuk sekalian alam. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu pada malam ini. Dan tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita setiap kali bertemu adalah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sedar kita ni hamba, dan kita sedar satu saat kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu apabila kita kembali kepada Allah, dia bukanlah satu perkara yang kehidupan ini sia-sia, tidak. Kita akan dihitung, dinilai, diuji, ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang man rabbuka, siapa Tuhan kita. Kita akan ditanya tentang waman nabiyuka, siapa nabi kita. Kita akan ditanya tentang wama dinuka, apa agama kita. Dan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulnya, yang hidup di atas syariat Allah sebagaimana yang diwahyukan, dapat selamat daripada fitnah itu, dapat jawab dan dapat berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku beragama Islam, kita mesti sedar apa intinya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti yang Nabi datang bawa tu apa dia? Sebagaimana yang sekarang ni, sehari dua hari ni kita duk dengar cerita Isra wal Mi'raj. Kita dah ulang. Kebetulan bulan ni banyak cerita Isra wal Mi'raj. Maka orang cerita perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang cerita Isra-nya Nabi, Mi'raj-nya Nabi daripada Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian menghadap Allah Azza wa Jalla, terima kefarduan salat sebanyak 50 waktu, kemudian ulang alik antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla daripada 50 kurang 5 sampai tinggal 5. Kemudian Nabi dibawa berjalan pula, melihat kepada syurga, melihat kepada neraka, melihat kepada nikmat, melihat kepada azab. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke bawah. Semua perjalanan agung ni cerita tentang apa? Apa mesej yang Allah nak bagi tahu kepada kita, dan apa mesej Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ada orang lepas dengar cerita Isra wal Mi'raj, yang dia dapat, selipar Nabi ni mulia kerana Nabi boleh naik lebih daripada Jibril, dan selipar Nabi lagi naik bersama dengan Nabi, maka kita agungkan capal Nabi. Apakah itu mesej daripada Isra wal Mi'raj? Apakah itu mesej daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Dan apabila Nabi SAW balik jumpa dengan Quraisy, apakah itu mesej yang Nabi bawa kepada Quraisy? Apa sebenarnya Nabi nak bawa kepada umat? Apa sebenarnya Nabi nak bagi tahu kepada umat? Nabi SAW tidak diutuskan untuk menunjukkan benda-benda pelik. Nabi bukan nak mengalahkan ahli sihir. Kalau ahli sihir, Allah dah bagi mukjizat kepada Nabi Musa, kalah ahli sihir. Cuma dakwah Nabi SAW nak membuktikan kepada Quraisy pada masa itu bahawa Allah itu benar-benar ada, dan Allah itu menguasai langit dan bumi. Allah itulah yang memiliki syurga dan neraka. Dan Nabi bawa mesej supaya kita beriman kepada Allah, menyembah Allah, tunduk sujud rukuk kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Nabi nak ajak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah mesej yang utama yang ada dalam dakwah Nabi, yang kita dah bincang selama ni daripada awal. Bagaimana Allah dialah pencipta alam semesta, bagaimana Allah adalah yang berhak untuk disembah semata-mata dan tidak berhak disembah selain daripada Dia, dan bagaimana Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Itulah Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak sambung lagi bacaan kita dalam manhaj al-firqatun najijah, jalan golongan-golongan yang selamat di akhirat. Dan kita dah sebut sebelum daripada ni, kunci utama keselamatan adalah pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah satu perkara, mentauhidkan Allah lagi dalam daripada kenal. Ada orang nak cerita tentang mengenal hakikat, mengenal Allah, makrifah. Nak pergi ke mana makrifah? Kalau sekadar mengenal Allah, Quraisy pun kenal Allah. Mana bukti paling jelas Quraisy mengenal Allah? Abu Talib meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Apa agamanya Abdul Muttalib? Adalah agama yang dianuti oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan seluruh penduduk Mekah pada masa itu. Sehingga Nabi sedih wafatnya wafatnya Abu Talib dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dan Abu Talib kata dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Betul? Apa agamanya Abdul Muttalib? Menyembah berhala. Tapi dia kenal dah Allah. Kenal. Mana bukti dia kenal Allah? Dia bagi nama kepada anak dia, iaitulah ayah kepada Nabi, Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia kenal dah Allah. Kenal. Tapi masalah yang berlaku pada Abu Talib ialah dia tidak mentauhidkan Allah. Apa maksud tu tuan-tuan? Inilah mesej yang Nabi SAW nak bawa kepada kita, dan inilah yang menyebabkan Nabi SAW diperangi. Kita baca. Tajuk utama ialah kepentingan tauhid. Kepentingan tauhid kita nak sebut pada malam ini. Poin nombor 1. Sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam agar mereka menyembah kepadanya. Jelas. Allah cipta sekalian alam untuk sembah Allah. Mengutus para rasul untuk menyeru semua manusia agar mengesakan Allah. Setelah Allah cipta sekalian makhluk, Allah hantar rasul-rasul
ajak makhluk-makhluk ni, marilah kita menyembah Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Al-Quranul Karim dalam banyak surah menekankan tentang erti pentingnya akidah tauhid, menjelaskan bahaya syirik atas peribadi dan jamaah, dan syirik menyebabkan kehancuran di dunia serta keabadian di dalam neraka. Jadi semua rasul-rasul datang kepada kita, baik Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi semua nabi-nabi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Kata Allah, setiap nabi ni kerja dia datang kepada umat, dia tak ada kerja lain, bukan nak tunjuk dia ni hebat tu, dia ni hebat ni, boleh naik ke langit ke, boleh belah bulan ke, tak ada. Semua mukjizat tu tujuan dia nak ajak pengikut, jom kita mentauhidkan Allah. Apa erti tauhid? Kita dah jelaskan sebelum daripada ni, iaitu mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jadi ini mesej utama para nabi, semua nabi. Semua para rasul memulai dakwahnya kepada tauhid. Semua rasul ajak tauhid. Hal ini merupakan perintah Allah yang harus mereka sampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Surah Al-Anbiya ayat 25. Maksud dia, dan tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa wahyu itu? Bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Aku di sini siapa? Allah. Berdasarkan ayat ini, semua rasul datang dengan mesej sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu inilah yang Nabi buat. Selama 13 tahun Nabi duduk di kota Mekah. Selama itulah kerja Nabi, jom kita sembah Allah. Jom saja tu tak apa. Tapi Nabi bagi tahu juga kepada Quraisy, jangan sembah selain Allah sesuatu pun dari sembahan. Yang ini menjadi masalah kepada Quraisy. Setakat nak minta kepada Allah, mereka minta. Dalam hadis Nabi pernah tanya seorang sahabat, Imran ibn Husain, sebelum dia masuk Islam, berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia sebut 6 ke 7, gitulah. 6 ke 7. Satu di langit, yang lain duduk di bumi. Maknanya dia ada Tuhan di langit, siapa? Allah. Yang lain duduk di bumi. Nabi kata kepada dia, kufurlah dengan semua yang di bumi. Waktu kamu susah minta tolong dengan siapa? Dia kata yang di langit. Waktu kamu gini minta dengan siapa? Dengan di langit. Dengan di langit. Semua waktu minta dengan di langit. Lalu Nabi kata, kufurlah dengan Tuhan-Tuhan di bumi dan berimanlah dengan Tuhan yang di langit saja. Berarti Nabi suruh tinggalkan semua berhala-berhala mereka. Yang ini masalah mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Dia kata, takkanlah Tuhan yang ramai-ramai ni kita nak tinggal semua, hanya tinggal satu je. Nak buang, nak cantah ni payah. Pasal apa? Mereka dah semua berhala ni, ada Hubal, ada Lata, ada Mata, ada apa? Al-Lata, ada Al-Uzza, ada Manat. Ada berhala-berhala mereka. Waktu Nabi SAW datang ke Mekah, tawan kota Mekah, Nabi keluarkan 360 berhala daripada Mekah.
So mereka kenal Allah, tapi masalahnya mereka tidak mentauhidkan Allah. So kalau hari ini ada umat ini kenal Allah, beriman kepada Allah, tapi tidak mentauhidkan, tidak mensucikan Allah dari kesyirikan. Waktu dia susah, dia minta dengan perigi buta. Waktu dia lagi susah, dia minta dengan kubur keramat. Waktu dia susah, dia minta dengan pokok keramat. Ini yang berlaku kepada Quraisy. Sebab mereka tak faham erti tauhid itu mengesakan Allah dan menafikan. Dia faham tapi dia tak nak. Quraisy dia tahu Allah, tapi tahu saja tidak menjadikan mereka beriman dan cukup syarat sebagai seorang Muslim. Sebab mereka tidak menyerahkan dirinya kepada Allah semata-mata, sebaliknya mereka menyembah juga Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jadi nak buang kiri kanan tu dia kata, susah. Takkanlah kita nak tinggal berhala yang telah disembah oleh nenek moyang kita. Itu argumen mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Qalu, mereka pun jawab, kami nak ikut apa yang telah tok nenek kami dulu buat. Yang kami dapati nenek moyang kami buat, itulah yang kami nak buat. Dia tak nak tinggalkan berhala. Jadi muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, mesej Nabi kepada kita selama 13 tahun Nabi duduk di Mekah, Nabi ajak orang sembah Allah saja, yang lain tinggal. Selama itulah Nabi mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah, memohon hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain dari Allah. Di antara wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ialah Allah sebut dalam surah Al-Jin, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Surah Al-Jin ayat 20. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku menyembah Tuhanku sahaja, yakni Allah sahaja, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Selama 13 tahun Nabi duk ajak, orang tak nak beriman. Dan bukan sekali tuan-tuan, masalah Quraisy ni degil punya degil. Bukan sekali ni je Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan kepada Nabi sebagai mukjizat. Bukan sekali ni je. Belah bulan dah mukjizat. Apa lagi Nabi SAW mengalahkan syair dah. Ada hak mereka nampak, hak mereka tak nampak. Mereka hak nampak jelas-jelasnya khabar tentang Nabi bagi tahu surat dalam Kaabah dah hancur, dia buka betul-betul hancur. Dia tanya Nabi tentang Masjidil Aqsa macam mana, Nabi berjawab betul-betul seperti Masjidil Aqsa. Dia tahu Nabi itu benar. Tapi mereka ni Allahu Akbar, Nabi semua benda-benda tu Nabi nak bagi tahu kepada mereka, sembahlah Allah. Pentingnya, inilah dakwah Nabi yang paling utama. Jadi sebab tu kita kata kepentingan tauhid, dia adalah inti kepada ajaran Nabi. Nabi datang kat kita ni nak suruh manusia sembah Allah, bukan nak suruh manusia jadi pengikut apa ni fulan bin fulan. Kita ni kalau ada pendakwah datang ajak kepada kita, ikut saya, ikut saya, ikut saya, maka dia telah mengajak kepada ketaksuban. Imam-imam muktabar, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua ni tak pernah ajak ikut aku dah.
Mereka akan ajak, ikutlah Rasul, taatlah kepada Allah. Pasal apa? Inilah mesej Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak ajak orang sembah dia. Nabi tak. Ada satu keadaan sahabat-sahabat ni dia sayang kepada Nabi, sampai seorang sahabat kata, Masya Allah wa syi'ta. Benda ni berlaku sebab Allah kehendaki dan sebab Nabi kehendaki. Nabi terkejut. Nabi kata, apakah kamu nak jadikan aku sekutu bagi Allah? Jangan. Katalah Masya Allah saja. Berarti Nabi sendiri tidak ajak orang menyembah dia. Nabi sendiri ajak orang menyembah Allah yang Maha Esa. Sebab apa? Inilah inti tauhid. Tiba-tiba mari orang ajak, marilah kita minta kesembuhan daripada fulan bin fulan. Kita jual akar buluh perindu, kita jual macam-macam benda-benda pelik bergantung kepada selain Allah. Nabi tak pernah ajak macam tu. Apa yang Nabi ajak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Nabi SAW mendidik para pengikutnya kepada tauhid sejak daripada kecil lagi. Anak kepada pak saudara Nabi, sepupu Nabi lah, Abdullah bin Abbas. Dia ni budak. Waktu Nabi diantik menjadi Rasul, dia masih lagi budak. Nabi kata kepada Abdullah ibn Abbas, Nabi kata, ya ghulam, hai anak muda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Kata Nabi lagi kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta apa-apa, mintalah dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kamu perlu pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Ini Nabi ajar. Nabi tak ajar Ibnu Abbas memintalah dengan wali tu, minta dengan wali ni, minta dengan malaikat tu, minta dengan malaikat ni. Tak. Nabi ajar, mintalah kepada Allah, sebab ini tauhid. Ini tauhid. Tauhid inilah yang di atasnya berdiri hakikat ajaran Islam. Dan Allah tidak menerima seseorang yang mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah, Allah Ta'ala kata, aku tinggalkan dia dengan yang dia syirikkan. Dua-dua tu akan terhumban ke dalam api neraka. Allah telah bagi amaran begitu. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah Tuhan yang paling tidak berhajat kepada serakan kongsi, sekutu. Man amila amalan asyraka bi ghairi taraktuhu wa syirkah. Nabi kata, Allah berfirman, siapa yang buat amal tiba dia dipersekutukan aku dengan sesuatu selain dariku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Jadi Nabi, mesej yang Nabi nak bawa kepada kita, Allah yang Maha Berkuasa. Ini mesej yang utama, paling utama. Sebab tu Nabi SAW juga bersabda, waktu Nabi hantar Mu'adh bin Jabal ke Yaman, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, waktu Nabi hantar utusan dia ke negeri-negeri sebagai pendakwah, Nabi kata kepada Mu'adh bin Jabal, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adh, kamu nanti nak pergi ke Yaman. Jadi utusan Nabi berdakwah di Yaman. Kata Nabi kepada Mu'adh, jadilah mesej yang pertama kamu nak bawa kepada penduduk Yaman, ajak mereka berimanlah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Utusan Nabi ke Yaman dan negeri-negeri yang Nabi hantar utusan, Nabi pesan,
Nombor satu yang kamu kena ajak orang ialah la ilaha illallah. Jadi sebab tu hari ni kita nak ajak tuan-tuan, mesej ni mesti disampaikan. Kita sayang kepada Nabi, betul. Kita cinta kepada Nabi, betul. Kita banyak selawat kepada Nabi, betul. Tapi lebih utama daripada Nabi sebagai Rasul kita ialah Allah sebagai Tuhan kita. Jangan sampai hari ni kita taat sayang kepada Nabi sampai ke tahap memuja Nabi setanding Allah. Jangan. Ini yang telah berlaku kepada orang-orang Kristian, yang mana mereka memuja Nabi Isa AS sampai ke tahap mereka mendakwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Mungkin kita tak kata, mungkin sebahagian orang dia tak kata Nabi Muhammad tu anak Tuhan. Tapi bila dia berdoa kepada Nabi Muhammad seperti mana dia berdoa kepada Allah. Dan dia menganggap Nabi Muhammad boleh menyembuhkan sakit dia seperti mana Allah sembuhkan sakit dia. Dia menganggap Nabi Muhammad boleh menunaikan hajat seperti mana Allah boleh menunaikan hajat dia. Maka kepercayaan itu, walaupun dia tak kata Nabi Muhammad anak Tuhan, tapi dia telah meletakkan kedudukan Nabi seandainya begitu setanding dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak boleh. Nabi SAW pesan kepada kita umat dia, la tatruni kama ataratin nasara al-masih ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, jangan puja aku seperti mana Kristian puja Nabi Isa. Sesungguhnya aku ini hamba. Siapa kata? Nabi. Nabi kata sesungguhnya aku ini hamba. Maka katalah hamba Allah dan Rasulnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Poin yang keempat, sesungguhnya tauhid ini tercermin dalam kesaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah syahadah ini, dengan sebab kalimah ini orang kafir akan masuk ke dalam agama Islam, dan dengan kalimah ini menjadi kunci kepada dia untuk masuk syurga. Inilah keutamaan tauhid. Bila dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu apa dia? Tentang apa kalimah tu? Tuan-tuan, bukan pada lafaz dia dah. Kalau setakat lafaz dia, Abu Jahal boleh sebut. Kalau setakat nak buat nasyid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau setakat nak buat lagu tu, boleh je. Tapi yang paling utama ialah inti kepada dia. Apa dia? Bila seorang tu declare tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, berarti dia menafikan semua sembahan-sembahan lain tidak berhak untuk disembah. Doa tak boleh, tawakal tak boleh, apa pun tak boleh, sebab dia dah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia susah, tanya dia cari rezeki, tak jumpa rezeki, tak ada. Dia tak pergi kepada bomo minta nombor ekor. Dia tak pergi kepada kubur-kubur keramat minta jadikan pintu rezeki dia begini-begini. Tak. Di saat itu dia berdoa kepada Allah kerana dia tahu tidak ada yang memberikan kepadanya rezeki melainkan Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Jangan minta, jangan harap. Kita declare iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah maksudnya la ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Orang yang ikrar la ilaha illallah, insya-Allah berdasarkan apa yang Allah Ta'ala kata, berdasarkan apa yang Nabi kata, dia akan masuk syurga.
selagi mana la ilaha illallah dia itu tidak rosak. Soalan, boleh ke kalimah syahadah tu rosak? Dia tanya, ustaz, dia mengucap tapi kalimah syahadah dia rosak, boleh berlaku ke? Jawapan dia boleh. Kalimah itu ada yang dia boleh masuk dalam Islam, dan seorang itu juga dia boleh melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia daripada Islam. Yang tu yang kita takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta, isteri, kesenangan dunia, pangkat darjat, dengan syarat baginda tinggalkan dakwah tauhid, dan dengan syarat janganlah halang orang sembah patung-patung berhala. Biarlah, jangan dirosakkan keharmonian kabilah Quraisy. Orang nak sembah berhala, ikut dia sembah berhala. Kamu nak ajak sembah Allah, ajak sembah Allah, boleh tak? Tapi jangan suruh orang tinggalkan sembahan berhala. Kamu nak apa? Kami tawarkan kepada kamu. Nak jadi kaya, kami kumpulkan harta untuk kamu. Nak isteri cantik, kami cari wanita yang paling cantik. Nak kekuasaan, kami lantik kamu menjadi raja kepada Quraisy. Tapi dengan satu syarat, jangan kamu ajak orang tinggalkan patung-patung berhala. Tuan-tuan, Nabi ni kalau atas peribadi Nabi dah okey dah. Orang semua sayang kat Nabi. Kenapa Nabi nak rosakkan kasih sayang orang kepada dia? Selama 40 tahun Nabi hidup di Mekah disayangi oleh kabilah Quraisy. Orang panggil Nabi Al-Amin. Orang tinggal harta untuk Nabi. Orang suruh Nabi jaga. Sebab Nabi orang tahu Nabi amanah. Orang berkelahi, Nabi lah tempat mereka menyelesaikan masalah mereka. Orang sayang kepada Nabi. Apa tidaknya dia cucu kepada Abdul Muttalib, cucu kepada pembesar kabilah Quraisy. Allahu Akbar, Allah.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tauhid ni adalah yang paling utama. Apa erti dia? Kita dah jelaskan. Kalau Nabi SAW nak relax, nak okey, Nabi dah meniaga okey. Isteri dia Khadijah bangsawan, perniagaan dia pun maju, alhamdulillah. Kedudukan dia pun anak cucu kepada Abdul Muttalib yang disayangi pula bukan sekadar tu. Kena faham, dia ni cucu yang Abdul Muttalib jaga sebelum daripada Abdul Muttalib mati. Kemudian lepas daripada Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib pula jaga dia. Dan Abu Talib juga pembesar di Mekah. Nabi nak apa lagi? Keluarga bangsawan, duduk kahwin dengan wanita hartawan, dia pula dengan akhlak yang baik, semua orang sayang kat dia. Tapi bila Nabi ajak orang tinggalkan patung-patung berhala, ajak beriman kepada Allah Tuhan yang satu, maka Nabi diperangi. Sampai ke tahap Nabi kata kepada Quraisy, seandainya kamu letak bulan atau matahari di kananku dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah tauhid ini, nescaya aku tak akan tinggalkan. Kerana faham keutamaan inilah ada sahabat yang mati kerananya. Sumayyah mak kepada Ammar bin Yasir, Yasir ayah kepada Ammar, suami kepada Sumayyah. Mereka ditekan, kembalilah kepada berhala, kembalilah kepada sembahan berhala. Bukan susah pun, hanya ucapkan perkataan kufur. Mereka bertahan. La ilaha illallah. Akhirnya mereka mati dibunuh hanya semata-mata mengatakan Allah itu Tuhan yang satu. Ammar pada masa itu masih lagi budak, dia tak tahan. Akhir sekali dia mengucapkan kalimah kufur. Lalu dia menyesal, dia balik kepada Nabi. Turun ayat Quran. Allah Ta'ala kata, kalau dia dipaksa sampai nak dibunuh, Allah Ta'ala tak ada, okey, maafkan dia. Umar radhiyallahu anhu, dia tahu waktu dalam perjanjian Bai'ah Ar-Ridwan dekat Hudaibiyah ada satu pokok ni telah berlaku bai'ah yang bersejarah, dan pokok itu disebut dalam Quran. Bila wafatnya Nabi, orang pergi ziarah pokok tu, orang tengok pokok tu, semacam-macam pokok tu ada keistimewaan dalam agama, dan orang mula pergi mengagungkan pokok tersebut. Sayyidina Umar dia tahu zaman jahiliyah dulu pernah berlaku satu peristiwa. Waktu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam di Mekah ni balik daripada satu peperangan, itu peperangan Hunain, dia lalu di satu kabilah, satu orang kafir, sebuah pokok keramat yang mereka gantung pedang-pedang dia, gantung, minta permintaan dengan pokok tersebut. Nama pokok tu Zatu Anwat. Sahabat pun kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada ke Islam, dalam Islam ni pokok seperti mana mereka ada pokok keramat, buatlah untuk kami satu pokok keramat. Nabi kata, kamu ni seperti pengikut Nabi Musa. Bila tengok orang sebuah patung, nak patung juga. Aja'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum alihat. Nabi marah, Nabi tak buat. Sayyidina Umar faham dah tu. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dia tengok pokok yang tempat berjanjian bai'ah tu, Sayyidina Umar pergi tebang, takut orang anggap pokok tu memiliki kekuasaan seperti mana Allah. Syirik ni tak semestinya Allah tak ambil full package Allah Ta'ala.
Syirik ni tak perlu kita letak 99 nama untuk dia, kita ambil full package. Apa yang Allah ada pada Allah, semuanya kita letak pada seseorang atau satu individu atau satu objek, baru dia jadi syirik. Tidak. Ambil 1% daripada kuasa ketuhanan, letak pada selain Allah, dah jadi hukum syirik dah. 1% dia. Siapa yang mencipta? Allah. Siapa mencipta langit? Allah. Siapa cipta bumi? Allah. Siapa turunkan hujan? Allah. Siapa yang menurunkan rezeki? Allah. Tiba-tiba time-time ada mereka perlu kepada hajat pada sesuatu, dia pergi minta hajat dia dengan pokok keramat. 1%. Doa saja dia pergi channelkan kepada selain Allah. Sedang yang berkuasa dia tahu yang cipta alam tu Allah, yang bagi rezeki tu Allah, yang bagi manfaat tu Allah, yang bagi mudarat. Tapi bila berdoa dia pergi doa kepada selain Allah. 1%. Dengan 1% itu dia jatuh ke dalam hukum syirik. Itu bahaya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu inilah mesej utama Nabi. Jangan kita lari daripada mesej utama ni. Biarlah peristiwa Isra wal Mi'raj kau berlaku, apa pun berlaku dalam hidup ni, fokus kita yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Dan ini adalah tugas kita semua. Tugas kita. Allah Ta'ala kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maksud dia? Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerahkan diri kepada Allah. Di situ titik akhir kita defend akidah kita. Orang buat apa pun, orang paksa sekalipun, nyawa duduk di hujung tanduk tu, pertahankan akidah. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak uji kita macam mana, tapi kadang-kadang tak nanti ujian berat. Orang kita ni ujian sikit je, Allah bagi sakit sikit, dia pergi minta dengan jin, dia pergi minta dengan bomoh. Allah bagi kesenangan sikit, dia anggap ini semua kemodenan, dia boleh sambut Merry Christmas bersama orang Kristian, dia boleh sambut sambutan orang-orang kafir, sehingga akhirnya dia menggadaikan akidah dia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi ini keutamaan dalam hidup kita. Jagalah tauhid ini sampailah kita mati. Okey? Sampailah kita mati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan keutamaan dalam hidup kita adalah menjaga tauhid. Harta tak ada tak apa, tubuh sakit tak apa, orang caci tak apa, orang maki tak apa, selama mana kita dengan Allah, kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tapi kalau kita kaya, orang tu kaya, orang puji dia, orang sayang dia, Allah pula bagi kepada dia kesenangan harta benda, cuma dia tak ada tauhid, dia syirik kepada Allah, dia kafir, maka itu tidak bermanfaat sedikit pun untuknya di akhirat. Batu ni kerja kita paling utama. Dan kerana dia yang utama, ajarlah anak-anak kita tentang tauhid, ajarlah diri kita dan keluarga kita tentang tauhid, ajarlah masyarakat kita tentang tauhid, ajarlah orang yang kita kenal dengan tauhid, dan sampaikanlah mesej ini kepada orang-orang yang belum lagi merasai kenikmatan tauhid. Biarlah dia kenal Allah sebagai Tuhan dia, dan biarlah dia mati dalam keadaan Islam. Ini mesej Nabi, kerja Nabi. Nabi bawa kerja ni. Kalau kita nak jadi pewaris Nabi, ajaklah manusia kepada tauhid. Dan kita akan baca pada pertemuan yang akan datang tentang keutamaan dia. Kenapa dia jadi yang paling utama? Sebagai contoh, seorang tu tak akan masuk syurga melainkan dengan tauhid. Tak akan masuk. Kalau tak ada ni, tak akan masuk syurga buat selama-lamanya, dan dia akan kekal dalam neraka. Kalau dia tak ada
tauhid kepada Allah. Ini salah satu contoh. Insya-Allah pertemuan kita yang akan datang kita bincang keutamaan. Tadi kepentingan, ni keutamaan tauhid. Tak ada dia, apa kesan dia? Ada dia, apa natijah dia? Baik buruk yang berlaku dengan dia dalam keutamaan tauhid. Insya-Allah kita bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah itu daripada kesilapan dan kekurangan saya. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.